Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau, timbalan pengerusi saf kepimpinan jawatan kuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya sahabat-sahabat sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, bimbingan mukmin, ya, bimbingan mukmin. Babnya ialah bab kecelaan sifat bakhil, dan juga bab yang membincangkan mengenai harta benda. Jadi bila sebut bakhil ini, mula-mulanya berkaitan dengan harta benda, dengan harta, dengan wang ringgit yang dia punyai. Jadi bila sebut bakhil itu, dan bakhil ini dia banyak, luaslah dari segi maknanya, tidak terhad kepada harta benda saja. Bakhil dari segi ilmu pun bakhil juga, dari segi kemahiran pun bakhil juga, tak hendak dikongsinya, tak hendak diajarnya. Bakhil kedekut tenaga pun sama juga, tak hendak bantu siapa yang memerlukan bantuan, disimpan tenaga dia, tak hendak dicurahkan tenaga, itu pun bakhil juga. Tapi bila sebut bakhil, lebih ke arah harta benda. Sabda Nabi SAW, kita sambung muka surat 188. 188, hadis bawah tu. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali mali, hartaku, hartaku. Hari-hari duk sebut hartaku, hartaku. Kalau tak sebut di mulut dia pun, dalam hati dia duk ingat yang tu. Mali, mali, hartaku, hartaku. Wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidak ada bagi kamu harta yang kamu duk sebut hartaku, hartaku. Sebenarnya kata Nabi, harta kamu ini sebenarnya ialah apa yang kamu makan, dah masuk dalam perut kamu, dah masuk di dalam perut kamu, lalu jadi darah daging dah. Bila hampas itu dikumuhkan, itu baru harta kamu. Belum kamu guna, belum kamu makan, kamu minum, yang tu belum tentu lagi. Baru nak masuk ke mulut, orang rapah dah. Ataupun masuk ke mulut, muntah. Muntah. Itu bukan rezeki dia. Au labista fa'ablaita, ataupun yang kamu pakai, kamu guna, pakaian kamu guna. Yang kamu guna, kemudian sampai kamu tak nak pakai dah. Itu baru harta kamu. Au tasaddaqta fa'amdaita, ataupun harta yang kamu sedekahkan, kemudian engkau sempurnakan sedekah. Sedekah lillahi ta'ala, itu menjadi harta dia. Harta dia bila tu? Bila dah mati karan. Baru hak dia. Jadi yang kamu duk sebut harta-harta tu belum tentu lagi jadi hak milik kamu.
yang kamu tinggal selepas kematian tu, tu belum tentu lagi. Jadi hak milik orang lain dah. Masa dia hidup, mali, hartaku, hartaku. Tapi harta yang sebenarnya yang kita boleh bawa lepas mati ialah harta sedekah. Harta sedekah yang diinfakkan fi sabilillah, yang tu bagi hak milik kita, baru jadi hak milik kita bila kita mati sekarang. Dalam kubur dah nampak dah. Di mahsyar itulah yang boleh membantunya. Jadi benda berkaitan dengan harta benda ini, dia banyak soalan. Banyak soalan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta benda wang ringgit. Dua soalan yang besar. Yang pertama ditanya sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Min aina iktasabahu? Sumbernya dari mana? Okey, sumber halal. Lalu berpindah kepada soalan kedua. Fima anfaqah? Ke mana ia membelanjakannya? Ke mana dibelanjakannya? Kalau dibelanjakan ke tempat yang bagus, tempat yang halal, dapat pahala. Kalau dibelanjakannya pada infak fi sabilillah, sedekah, beri derma bantuan ke mana, itu simpanan dia untuk di akhirat. Itu berkaitan dengan harta benda. Lalu Nabi pun kata, harta kamu ni 3 je. Kamu makan habis, kenyang, sedawa, jadi najis. Yang kedua, kamu pakai, seronok dengan pakaian. Kemudian sampai tak boleh pakai. Dan yang ketiga, yang kamu sedekahkan. Itu baru betul-betul harta yang kamu miliki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis tadi riwayat al-Imam ya Muslim, ma dhibani dhariyani ursila fi ghanamin bi akthara ifsadan fiha min hubbi syarafi wal mali wal jah fi dinir rajulil muslim. Tidak ada 2 ekor anjing hutan. Anjing hutan ni ialah serigala lah. Dia terjemahkan sebagai anjing hutan. Mana serigala lah. Tidak ada 2 ekor serigala yang buas yang dihantarkan ke tempat kelompok kambing yang banyak, yang membuat kerosakan di situ melebihi daripada kerosakan akidah agama seseorang Muslim yang berpunca dari terlampau cintanya kepada harta dan pangkat. Jadi di antara puncanya kerosakan seseorang kerana terlampau cinta kepada harta benda dan pangkat. Ketika itu dia tak fikir dah mana halal, mana haram. Yang pentingnya dia boleh mengumpulkan harta benda. Nak kejar kepada pangkat, kepada jawatan, itu pun harta juga tu. Cuma harta tak nampak dari segi boleh bilang RM1, RM2, RM3. Itu orang duk kejar tu, pangkat, jawatan, gelaran itu. Tu dengan pangkat, dengan jawatan, di antaranya boleh kumpul harta benda. Dia nampak tu. Bukan sekadar pangkat, bukan sekadar jawatan, tapi dia nampak lebih daripada itu. Itu orang duk berebut tu. Jadi bila berebut itu, sanggup buat apa saja. Jatuhkan kawan tu, fitnah kawan tu, membuat apa lagi, spekulasi, provokasi, apa lagi jenis kasih, semua dia buat. Pasal apa? Nak dapat pangkat, nak dapat harta benda. Sanggup. Di antaranya mungkin sanggup menggadai agama dia, menggadai maruah dia. Pasal apa? Nak kumpul harta benda. Kata Nabi, itu lebih merosakkan berbanding dengan serigala yang menyerang sekumpulan kambing. Maknanya rosak manusia di antaranya kerana hubbu al-mal. Hubbu al-mal, kasih ataupun teramat cinta kepada harta benda. Memang manusia selagi dia hidup, selagi belum mati, dari segi hendaknya memang kalau tanya mungkin semua
suka kepada harta benda. Yang rosaknya kerana suka kepada harta benda, sanggup langgar perintah Allah Ta'ala. Yang tu rosak. Bukan maknanya tak boleh sayang kepada harta benda. Ada beberapa sahabat yang kaya raya, yang berniaga. Bila berniaga, apa di antara tujuan orang berniaga? Kalau tidak kepada mengumpul keuntungan. Ada berniaga saja seronok. Mungkin tak adalah begitu. Saja seronok nak main-main, berniaga tak ada. Nak mendapat keuntungan, tidak salah. Yang salahnya kerana nak untung, sanggup langgar perintah agama, sanggup menipu. Dari segi timangan sanggup tipu, dari segi harta sanggup tipu. Dicampurnya benda yang buruk dengan benda yang baik, dijual dengan harga yang mahal, ditipunya. Sebab itulah saudagar yang bagus ini, yang amanah, dia di sisi Allah besar darjat dia. At-tajirul amin ma'a kiramin bararah. Saudagar yang amanah, yang jujur di akhirat bersama malaikat yang baik-baik, ataupun orang yang baik-baik di akhirat. Nak cari itu payah. Pasal apa? Di antaranya kerana didorong oleh kecintaan yang amat kepada harta benda, lalu sanggup melanggar titah perintah Allah Ta'ala. Itu yang diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, halakal mukthiruna illa man qala bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa qalilum ma hum. Rosaklah orang ataupun mereka yang memperbanyakkan harta benda, kecuali tengok Nabi sebut, kecuali orang yang mengkhususkannya untuk kepentingan hamba-hamba Allah dengan bahagian-bahagian yang tertentu. Dia banyak harta, tetapi bila sampai kewajipan zakat, dikeluarkan. Kewajipan zakat dikeluarkan. Bila ada infak fi sabilillah, didermanya, disedekahnya. Yang tu dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi, tetapi golongan yang infak fi sabilillah sedikit sekali yang melakukan sedemikian rupa. Tapi golongan tadi sedikit saja. Yang banyaknya yang kaki tak betul yang banyak. Yang banyaknya yang tidak betul. Yang adanya ada. Wa qalilum ma hum, tapi sedikit golongan tadi yang betul-betul jujur. Nak cari yang jujur tu, at-tajiru al-amin ma'a kiramin bararah tu. Nak cari jujur tu payah. Ada Nabi kata, tetapi sedikit. Yahya bin Mu'az berkata, dirham yakni harta adalah bagaikan kala jengking. Bagaikan kala jengking, maknanya sejenis serangga yang berbisa. Jikalau engkau tidak pandai mengawasinya, janganlah ia engkau pelihara. Sebab jikalau ia menyengat, pasti engkau akan terbunuh oleh racunnya. Harta seperti itu. Silap dia sengat kamu, habis menggelupur. Jadi kalau tak pandai nak uruskan, lebih baik tak payah nak terlibat. Pasal apa? Amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seorang kawan berkata atau bertanya kepada Yahya bin Mu'az, bagaimana cara mengawalnya itu? Beliau menjawab, caranya ialah mengambilnya dari tempat yang halal dan meletakkannya menurut hak yang sepatutnya. Sumber itu, mula-mula tengok sumber. Kalau sumber dah haram, nak harap dia salurkan ke tempat yang halal, payah. Nak salurkan tempat yang halal, payah. Pasal apa? Sumbernya dah najis. Macam mana nak bersih itu? Tak boleh bersih lah kalau harta benda dah najis.
bersumber daripada harta yang haram, tak cukup sekadar panggil Pak Ustaz, Pak Imam, Pak Kiai, baca doa selamat. Tak cukup, tak jadi. Baru menang apa? Menang loteri ke? Tak ada loteri dah, sebut contoh. Menang loteri berapa juta? Panggillah Pak Imam surau, Pak Ustaz, buat doa selamat dengan harapan boleh bersih harta. Tak boleh bersih. Tu mengaruk semua, tak boleh bersih. Jadi kalau sumber haram, apa nak buat? Kalau kita negara Islam ini, kita ada Baitul Mal. Perlu diberikan kepada Baitul Mal. Tak boleh makan. Buat makan, buat minum tak boleh. Walaupun 1 sen. Semua tu kena salurkan ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ini seperti penapis. Seperti penapis. Filter. Rumah kita air mungkin ada filter. Tapi daripada kuning air jadi putih. Baitul Mal ini di antara fungsi dia begitulah. Jadi kalau ada harta, dia panggil istilah harta tidak patuh syariah dipanggil. Sebut harta haram, kasar bunyi. Lalu dia buat istilah harta tidak patuh syariah. Istilah orang guna, orang akademik guna. Ini counter tak patuh syariah. Macam tulis, ni counter haram. Jenuh dia. Kemudian yang ni saham-saham tak patuh syariah. Dia tulis, ni saham-saham haram, yang ni halal. Jadi tentu bising pula lah. Bunyi takut, tidak patuh syariah, bunyi murni padahal haram. Itu dia. Mana harta tidak patuh syariah ini perlu diberikan kepada Baitul Mal. Mana harta apa? Judi, hasil, riba dan seumpamanya. Tak boleh makan. Makan itu maknanya sudah makan benda yang haram. Kalau darah daging manusia tumbuh dari benda yang haram, maknanya fannaru aula bihi au kama qal kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih utama untuk dia. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak boleh guna. Jadi perlu disalurkan kepada Baitul Mal. Jadi Baitul Mal yang menguruskannya. Nak buat hospital, nak buat jalan raya, nak buat apa, itu urusan Baitul Mal. Kita dengan Allah, dengan taubat kita, tulus kita, insaf, taubat, mudah-mudahan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan taubat saja. Tak cukup dengan taubat saja. Harta tu perlu dikeluarkan, diletak pada Baitul Mal. Bertaubat, beristighfar, pasal ada terlibat dengan harta benda yang haram, tapi duk makan juga, tak jadi. Duk makan juga. Dia kena keluarkan daripada akaun dia, daripada simpanan dia, disalurkan kepada Baitul Mal. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya kena halal, kemudian bila cukup syarat-syaratnya bayar zakat. Kemudian bila ada keperluan sedekah. Itu baru betul kata Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az cara untuk menguruskan harta benda. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Apabila seseorang dari kamu mati, jika ia ada meninggalkan harta, buatlah wasiat, pesanan. Dari segi belajar bab faraid, bab wasiat, dia ada hukum hakam khusus bab al-wasaya. Bab wasaya, wasiat. Maknanya ada. Kalau harta itu banyak umpamanya, kita nak buat kebajikan kepada siapa, anak yatim, untuk masjid, wakaf, boleh dibuat wasiat harta yang kita ada. Wasiat ini jangan lebih dari 1/3.
Kalau 1/3 ataupun lebih, dengan sendirinya wasiat yang lebih itu tidak dipakai, diambil hanya 1/3 sahaja. 1/3 sahaja, walaupun dia wasiat separuh daripada harta benda. Yang separuh tu tak pakai, 1/3 saja. Jadi wasiat benda yang baik itu untuk infak fi sabilillah, itulah yang menjadi wakaf kepada dia. Nak buat hospital, rumah anak yatim, bantu siapa tu, wakaf ilmu, buat madrasah, tahfiz. Bayangkan setiap masa, setiap detik, kalau dia wakaf untuk buat madrasah, orang duk belajar situ, pelajar duk baca Quran, pelajar duk ulang kaji ilmu, ustaz duk mengajar. Setiap detik itu pahala mengalir masuk dalam kubur dia. Itu kehebatan wasiat. Ya, kehebatan wasiat, benda wakaf. Setiap detik pahala itu mengalir. Seperti orang wakaf surau kita inilah. Orang duk solat, budak duk baca Quran, duk tasmih, duk isbat, duk hafal Quran, orang duk berzikir, majlis pengajian. Setiap detik ini pahala mengalir masuk dalam kubur dia. Itu kehebatan jenis wakaf. Mana pahala sentiasa mengalir. Walaupun dia dah mati berapa puluh tahun dah. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tak ada lagi dah bilangan ratus, bilangan ribu tak ada dah. Lama mana pun pahala tetap mengalir. Itu kehebatan. Ya, kita buat wasiat untuk wakaf fi sabilillah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawa kurniaan yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya di dalam surah Nuh, ya, surah Nuh ayat 12, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah lah yang memberikan kepada kamu harta benda, kekayaan, anak pinak, kebun-kebun tanaman, serta bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Jadi bila sebut Allah beri, maknanya amanah yang perlu dijaga. Harta benda, anak pinak, aset yang kamu ada tu, semua amanah Allah suruh jaga. Dengan erti kalau tidak dijaga sebagaimana amanah yang diberikan, akan dihisab di sisi Allah, akan ditanya. Bukan saja harta benda aset yang kita ada, tubuh badan kita ni pun amanah Allah. Kita nampak hak kita punya, baju, pakai, serban, apa, tangan, kaki, mata, semua tu amanah. Supaya jaga. Digunakan untuk benda-benda yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu maksud amanah. Maksud yang kita ada tu, semua tu adalah amanah, nikmat daripada Allah dan akan ditanya. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak, ilmu yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, semua akan ditanya. Akan ditanya di sisi Allah, sebagaimana sebuah hadis yang panjang. Hadis yang panjang di mahsyar, lalu dipanggil 3 golongan. Dipanggil 3 golongan antaranya. Yang pertama, golongan di antaranya yang ada ilmu dipanggil. Dipanggil, dia ni mahir baca Quran. Mahir baca Quran, dipanggil di hadapan Allah. Allah pun cerita, kamu atas dunia dulu hebat baca Quran, hebat ilmu. Kamu buat apa dengan nikmat itu? Dia pun cerita, dengan nikmat itu aku mengajar, aku mengaji, aku baca Quran. Allah pun kata, kadhibt, kamu pembohong. Kamu buat itu semua bukan kerana lillahi ta'ala, tetapi supaya orang kata kamu ni hebat, tok guru besar, qari, muqri, hebat, suara bagus, lalu diseret masuk neraka. Dipanggil pula golongan kedua. Orang ni sahibul mal, yang banyak harta benda. Allah pun tanya dia, dan Allah itu maha mengetahui. Kamu atas dunia dulu aku beri banyak harta benda, kaya raya, melimpah ruah. Ya, kamu buat apa? Dengan harta itu aku belanja, aku apa, bantu orang. Bantu orang sebagaimana yang sepatutnya. Kadzib, kamu bohong, kamu bantu itu supaya orang kata kamu ni, oh dia ni dermawan.
Dia ni banyak bantu orang, nak ambil nama bukan lillahi ta'ala. Lalu dia seret masuk neraka. Sampai begitu ditanya. Bukan sahaja diberi bantuan, diberi derma, diberi sedekah, tetapi mesti lillahi ta'ala. Bukan nak cari nama, bukan nak cari tujuan duniawi dengan dia beri sedekah itu, dengan dia beri derma itu, beri sumbangan itu. Sekadar nak catat nama dia. Itu sudah lari daripada lillahi ta'ala. Dipanggil golongan yang ketiga, iaitulah golongan yang jihad fi sabilillah. Kamu atas dunia dulu, aku beri kamu kepandaian, kemahiran. Boleh berperang, boleh berjuang, hebat, tubuh badan pun hebat, boleh berperang. Kamu buat apa? Dia kata, ya Allah, dengan nikmat itu aku berperang fi sabilillah dan aku gugur syahid fi sabilillah. Allah kata, bohong kamu. Kamu berperang, kamu berjuang supaya dipanggil, dia ni seorang pendekar, seorang panglima, seorang apa tu? Seorang pemberani dan sebagainya. Lalu diseret masuk ke dalam neraka. Tengok, satu amaran yang diceritakan oleh Nabi SAW. Mana bukan sekadar belanjakan infak fi sabilillah, tetapi niat itu. Niat itu mesti lillahi ta'ala, illa btigha mardatillah. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik itu ialah yang berada di tangan manusia yang baik. Jadi harta yang baik, makna harta yang baik ialah sumbernya halal. Sumber yang halal itu pula berada di tangan orang yang baik. Jadi natijahnya akan dibelanjakan di tempat yang baik. Itu natijah dia. Kalau harta sumber dah halal dah, tapi berada pada tangan orang yang jahat, dia ni kemungkinan besar akan dibelanjakan pada tempat yang jahat. Pasal apa? Sumber dah halal dah, okey dah, sumber dah bagus dah, tapi berada pada tangan orang yang jahat. Kalau sumber dah tak halal, takkanlah nak berada pada tangan orang yang baik. Orang yang baik tak akan ambil harta benda daripada sumber yang haram. Jadi kalau sumber yang haram, maknanya eloklah duduk berada pada tangan orang yang jahat. Habislah dia. Kalau sumber yang haram, tak mungkin akan berada pada tangan orang yang soleh. Pasal apa? Orang yang soleh, dia pilih mana sumber dia. Walaupun banyak pulangan dia, dia tengok ni banyak pulangan ni, gajinya mahal, tapi tengok kerja tak halal, dia pun undur. Awal lagi dah undur dah. Walaupun pulangannya banyak, gajinya besar, tapi dia tak nampak. Pasal apa? Dia soleh. Kalau orang jahat, dia tak kisah itu semua. Yang pentingnya ialah sebanyak mana yang dia boleh kumpul. Lalu Nabi pun sebut dengan jelas, ni'ma al-malis salih lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik ialah harta yang berada di tangan orang yang baik. Maknanya sumber baik dibelanjakannya pada tempat yang baik. Jadi apakah jenis-jenis harta? Jenis-jenis harta ialah ada beberapa bahagian di sini. Yang pertama ialah seseorang yang ada harta dan menafkahkan hartanya untuk kepentingannya ataupun kepentingan dirinya sendiri. Seperti sesuatu yang berupa ibadat misalnya, digunakan untuk menunaikan haji, menuntut ilmu dan lainnya. Dengan harta tadi memberi khidmat kepada diri dia. Paling kurangnya tu, maknanya dia tidak mengemis. Cukup untuk dia. Kalau dia nak solat, cukup. Beli baju untuk menutup aurat, tak payah dia mengemis mana. Dia nak pergi haji, nak pergi umrah, dia boleh. Tak payah minta dengan siapa-siapa.
Maknanya cukup untuk diri dia, menambung diri dia. Kalau lebih sikit untuk keluarga dia. Ini untuk diri sendiri dulu. Dan yang kedua, sesuatu yang bertujuan untuk menguatkan ibadatnya, seperti makan, minum, pakai, tempat tinggal, keperluan rumah tangga, keperluan hidup yang penting. Sesuatu yang merupakan perantaraan untuk tercapai perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat, maka itu pun termasuk dalam golongan ibadat. Yang tadi jelas disebut ibadat haji, umrah, kan perlu belanja tu. Jadi semua yang berkaitan dengan ibadat dikira ibadat. Makan minum umumnya adalah keperluan semua manusia. Orang kafir pun makan, orang kafir pun minum. Jadi bezanya kita makan minum, niatnya supaya memberi kekuatan kepada tubuh kita, supaya kita boleh solat, kita boleh bekerja, mencari rezeki yang halal, itu akan menjadi ibadat. Kita pakai pakaian ini, semua orang pakai, orang kafir pun pakai. Tapi bezanya kita pakai pakaian, di antara tujuannya menutup aurat. Kena niat begitu. Niat kita pakai menutup aurat sudah menjadi ibadat. Kerana menutup aurat itu wajib. Kita keluar rumah, kita pakai pakaian, niat menutup aurat. Sepanjang kita pakai itu, malaikat duk tulis pahala. Kan hebat itu. Baru jadi ibadat. Sebab itulah orang yang beriman, berilmu, 24 jam itu merupakan ibadat kepada Allah. Mana bukan dia solat saja, bukan dia puasa saja, bukan dia zikir saja, bukan dia baca Quran saja. Dia buat apa saja dengan ilmu menjadi ibadat. Kita duk pakai niat tadi, tutup aurat. Sepanjang kita pakai ni, malaikat duk tulis pahala. Dengan niat itu. Tengok niat itu membezakan di antara ibadat dengan adat. Di antara ibadat dengan adat. Orang yang tidak ada niat, dia pakai sekadar untuk menghilangkan sejuk. Kalau panas, berteduh dari panas. Ataupun pakai untuk cantik, supaya dipuji, supaya mendapat glamour, populariti. Dia fikir itu saja. Tapi tidak ada niat untuk menutup aurat, tak dapat pahala. Saja adat begitu saja. Tengok niat itu memainkan peranan. Jadi semua yang kita sebut tadi, walaupun untuk diri dia sendiri, adalah ibadat kepada Allah. Yang kedua, seseorang yang ada harta benda dan dia menafkahkan hartanya untuk manusia yang lain. Golongan yang pertama tadi, dia ada harta benda untuk cukup-cukup dia saja dan digunakan untuk diri dia. Itu menjadi ibadat untuk dia saja. Dia nak derma, nak sedekah, nak keluar zakat lagilah tak cukup. Tak cukup syarat untuk keluar zakat. Untuk dia boleh. Itu pun dah bagus dah. Pasal apa? Dia belanjakan pada tempat yang benar. Dan yang kedua, dia ada harta benda lebih sikit. Untuk dia sempurna. Kemudian ada lebih. Yang lebih itu disalurkan untuk manusia yang lain. Dengan jalan yang pertama bersedekah. Yang kedua memperolehi kehormatan. Yang ketiga, melindungi maruah diri. Yang keempat, mengupah pelayan atau pembantu. Dia ada pekerja, dia ada lebih sikit. Umpamanya dia ada pekerja. Kemudian bila ada pekerja, di rumah dia mungkin ada apa? Ada pembantu rumah. Lalu dia boleh gaji kepada siapa? Dia ada kebun, upah orang jaga kebun dia. Itu dalam bentuk sedekah. Dalam bentuk sedekah. Dengan dia beri upah kepada orang jaga kebun dia, penjaga kebun tadi ada keluarga, dia boleh tanggung keluarga dia. Tengok manfaat itu. Manfaat itu. Ini berlaku apabila seseorang itu ada harta yang lebih daripada keperluan. Jadi jalannya untuk supaya harta tadi dimanfaatkan secara yang halal, ini cara dia. Yang besarnya bersedekahlah. Bersedekah, berwakaf. Yang zakat itu bila sampai cukup syarat dia, wajib mengeluarkan zakat.
Jadi sedekah ini pahalanya amat besar sebagaimana yang dimaklumi. Sedekah. Ya, sedekah. Jadi apakah maksud menjaga kehormatan dengan harta benda? Di antaranya memberikan sejumlah harta kepada golongan yang sudah cukup rezekinya atau yang boleh disebut orang kaya atau hartawan, juga orang yang dianggap mulia dan berpangkat. Bentuk pemberian ini berupa jamuan, hadiah, bantuan khusus atau apa sahaja yang dikategorikan di dalam golongan ini. Jadi kepada orang kaya ni, kita beri kepada dia, tak dipanggil sedekah, dia panggil hadiah. Kita pergi kenduri umpamanya, bagi yang bawa hadiah, itu bukan dipanggil sedekah, dipanggil hadiah. Ataupun orang kaya mana, kawan kita ke, dia ni bukan miskin, dia buat majlis apa, majlis apa, majlis hari jadi umpamanya, majlis hari jadi, panggil kita bawa bungkusan, dia panggil hadiah. Dan hadiah itu adalah di antara bentuk menjaga kehormatan diri dia. Kehormatan diri dia. Dengan arti kalau dia pergi hadir majlis tak bawa apa-apa, adatnya orang bawa hadiah, dia tak bawa apa-apa, akan menimbulkan pertanyaan kepada tuan rumah. Tak bawa apa-apa dia ni. Akan menimbulkan pertanyaan. Ya, jadi nak jaga kehormatan diri dia bawa hadiah, walaupun kecil walaupun besar. Itu dia panggil hadiah. Apa yang kita beri kepada fakir miskin, dia panggil sedekah. Ya. Sebab sedekah itu diberikan kepada orang yang memerlukan bantuan. Orang kaya tadi tak perlu bantuan apa-apa. Kita bawa itu di antaranya boleh merapatkan al-ukhuwah al-islamiyah. Tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, kelak kamu akan saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Jadi saling beri hadiah tadi akan merapatkan persaudaraan Islam. Adik-beradik pun sama juga. Kita balik kampung sekali-sekala, bawalah biskut ke apa ke kita nak bawa. Orang kampung sama juga. Kita balik kampung musim durian, dia pun kiring durian. Satu buk kereta kita durian. Tu tak ada apa, tak ada gapo nak bagi ni, bagi durian je lah. Tengok musangking satu buk belakang kita. Kita pun seronok. Nampak seronok, merapatkan silaturahim kalau adik-beradik. Kalau adik-beradik merapatkan silaturahim. Kalau saudara mara sahabat handai, merapatkan al-ukhuwah al-islamiyah dengan saling beri hadiah. Sebagai tanda seronok, seronok kita pergi kenduri kendara seperti tadi. Lepas makan minum, kita pun bersalaman dengan tuan rumah. Bersalaman, kita beri sampul surat hadiah. Dia pun seronok, kita lalu ke lorong nak keluar dewan, dia pun beri telur sebiji, 2 biji. Padahal telur tu berapa sen saja, tapi tanda kasih. Tanda kasih. Tu tanda kasih. Kita pun seronok, dapat satu bakul kecil, kemudian ada gula-gula yang diikat cantik dengan benang aluminium warna emas cantik. Padahal benda tu balik rumah kita ambil coklat pun, gula pun tak makan mungkin, duk biar begitu. Telur dalam peti pun lama-lama buruk. Tapi dia beri tu tanda kasih. Tanda kasih. Kita pun terima seronok. Kalau kita tengok orang lain semua dapat beg, ada telur, ada biskut, ada air kotak lepas kenduri, kita tak dapat, rasa tak seronok. Rasa tidak seronok, tak ada tanda kasihnya. Itu di antara caranya. Barulah kehormatan itu terjaga. Dan seterusnya maruah diri. Ya, maruah diri. Betul jam tu? Betul Yang dimaksudkan dengannya ialah melindungi maruah diri, ialah memberikan sebahagian harta dengan tujuan untuk menutup keburukan orang-orang yang gemar mencaci,
yang suka mengatakan bahawa seseorang itu bakhil, kedekut. Jadi rupa-rupanya kita boleh bayar. Dia ni jumpa kita je, hina, pandang pun tak seronok, seperti bermusuh begitu. Cuba kita dekat dengan dia sikit, bersalam, bagilah RM50-60 dengan harapan dia ni boleh jaga mulut dia. Halal, harus kita buat begitu. Kalau tak beri pada dia, Allah, dia ni kaya raya, kedekut, jumpa aku RM10 pun tak bagi. Berjumpa di kedai mamak tu, tak belanja pun, duit kaya raya, bakhil, pangkai jering. Jadi nak tutup mulut dia, kita belanja dia. Jumpa dia belanja, jumpa dia belanja. Dia pun seronok, tak adalah mulut dia buat dosa. Dengar kita belanja begitu, dia pun jauh daripada dosa, duk hina kita. Tu maknanya dua benda. Yang pertama, menghalang dia daripada caci kita, mengata kepada kita. Bila dia tak kata, tak caci kita, tak nista kita, kita pun tak adalah malu di hadapan orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan dia daripada berbuat dosa. Dosa mana? Dosa duk hina kita, duk cerca kita, duk caci kita. Mana kita sudah menyelamatkan dia daripada buat dosa, dan kita boleh belanja tu untuk buat begitu. Itu halal, harus begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma waqa bihil mar'u 'irdahu kutiba lahu bihi sadaqah. Sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi maruah dirinya, maka ditulis sebagai sedekah. Sedekah juga rupanya. Mana kita ambil manfaat daripada kita beri tadi, dan orang yang terima duit tadi pun dia ada manfaat. Dia tak buat dosa lah dari satu sudut. Jadi kita menyelamatkan dia, kita pun selamat daripada dipermalukan di hadapan khalayak ramai. Itu di antara maksud menjaga maruah. Dan yang ketiga, sebagai upah. Yang ni pun bentuk bantuan. Kita ambil pekerja, padahal pekerja itu memberi khidmat kepada kita, ambil manfaat, dan hasil daripada kerja yang dia buat, kita bagi upah. Sama ada kita bagi upah itu dalam bentuk wang ringgit ataupun bentuk apa, dia ambil manfaat. Dia ambil manfaat. Jadi dengan dia dapat gaji, umpamanya upah daripada kita, dia ada keluarga, dia boleh tanggung keluarga dia. Dia tak payah pergi mengemis, tak payah buat kerja yang haram. Pasal apa? Dah ada upah yang kita beri. Kita sudah membantu dia. Sebab itulah sahabat-sahabat, orang yang ada kepakaran, harta benda kaya, ada perusahaan, dia gaji kepada orang tu, pekerja dia tu, dengan niat begitu, sepanjang dia bagi gaji itu, dia mendapat pahala di sisi Allah. Pasal apa? Menyelamatkan berapa keluarga tu. Berapa keluarga tu yang diselamatkan dengan gaji yang diberinya. Dengan arti kalau tak ada kerja, bagaimana dia nak makan anak isteri dia? Itu besar pahala orang yang mengupah siapa-siapa tu. Sebab itulah ya sahabat-sahabat sekalian, upah ini seumpama seperti hutang. Kalau orang tu dia bagi upah kepada orang, suruh orang buat kerja, tapi nak bayar tu lihat, sudah melakukan kezaliman. Orang tu dah buat kerja dah siap dah satu bangunan, renovation dah siap dah, janjinya bayar mengikut progres, dah siap nak bayar tu lihat, hutang dia kepada pekerja tu. Tu jadi kena bayar. Seeloknya kalau mengikut hadis, mana sebelum peluh kering itu dah bayar dah. Itu menjadi tanggungjawab. Dengan arti kalau dia tak bayar, berat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bentuk penipuan. Kawan tu dah belanja dah habis apa, dah beli bahan-bahan binaan, dah beli, dah buat dah. Mungkin anak dia tak makan kat rumah, nak tunggu bayaran daripada kita. Dah jadi hutang dah. Itu laknat daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia hutang dengan siapa-siapa tu. Maknanya kalau kita belajar bab hutang, orang tu dia berhutang, mula-mula dia ambil hutang tu dalam hati dia niat tak nak bayar dah.
Bermula saat itu dah Allah dah kutuk dia, laknat dia dah. Sama juga upah orang supaya buat tu buat ni, niat dah. Kawan ni aku boleh makan nampak ni. Dah niat begitu dah. Hari pertama tu Allah dah laknat dah. Menzalimi manusia yang lain. Bayangkan kalau orang yang dizalimi itu berdoa, jenuhlah dia. Tak tertahan dia. Berdoa untuk yang liat itu, nak bayar hutang, nak bayar upah tu liat. Dia angkat tangan berdoa, anak dia menangis kat rumah tu. Tak makan berapa hari dah. Dia angkat tangan berdoa, tak tertahan dia. Tak ada perisai yang boleh menghalangnya. Pasal apa? Doa orang zalim ini, yang dizalimi, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tak kena hari ini, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Paling tidaknya masa dia nak mati sekarang. Barulah nampak nak mati sekarang tu. Baru nampak dia zalim siapa tu. Jadi kita kena beringat, berkaitan dengan harta benda ini, kena cermat. Kita nak upah siapa, nak suruh siapa, bayar sebagaimana perjanjian. Kalau progres, bayar ikut progres. Kalau habis semua, bayar dengan habis semua. Jangan pernah ada sedikit pun penipuan di dalam hati kita berkaitan dengan harta benda. Sebab itulah soalannya, 2 di antaranya. Mana sumber, ke mana dibelanjakan apabila kita dibangkitkan di sisi Allah Ta'ala. Dan upah ini kerana pekerjaan yang mesti dilakukan oleh seseorang itu banyak, dan andai kata semua itu mesti dikerjakan oleh dirinya sendiri, tentulah akan banyak waktu yang disia-siakan. Jadi dengan dia beri kerja tadi, pekerja tadi pun boleh makan minum. Takkanlah kita nak buat sendiri. Orang kaya umpamanya, jarang orang kaya benda-benda dibuat sendiri. Nak berkebun, nak potong landscape dia potong, jarang dia buat. Kereta, nak basuh kereta, jarang. Ada pekerja driver pun ada, tukang kebun ada, tukang masak ada, dia pun duduk relax. Tiba masa dia nak makan pagi, ting, pembantu tekan loceng, pergi makan. Macam budak duduk asrama. Tiba lunch, ting, tekan loceng, semua siap dah. Silap-silap baju dia pun, semua dia pakai saja. Dia pakai dengan basuhnya, dengan ayunnya, dengan apa, semua ada pekerja. Silap-silap kasut pun orang tolong sarungkan. Masuk kereta itu duduk menyandar. Driver, siapa dah turun. Silap-silap pintu pun orang buka. Semua tu pekerja yang dibayar gaji. Yang dibayar gaji. Sebelum duduk pun silap pun, kursi pun orang tolong holorkan. Tengok dalam cerita begitu, ataupun dalam TV mana, berita mana, dia berdiri, nak duduk atas kerusi, orang pun tarik kerusi. Dia pun berdiri. Nak duduk, orang solo lagi kerusi, baru duduk. Kerusi ringan pun tak larat nak angkat. Itu perangai orang kaya. Dengan dia niat begitu, niat nak bantu pekerja tadi, pahala dia dapat. Pahala dia dapat. Pasal apa? Yang tadi tu, dia tanggung keluarga ramai-ramai tu. Kalau dia buat sendiri, memang tak boleh buat lah. Walaupun kaya mana kita nak makan nasi. Ada kita pergi tanam sendiri padi. Tanam sendiri padi, kemudian tuai sendiri, kemudian proses sendiri, mesin sendiri, kemudian apa lagi, masak sendiri, nak buat tom yam sendiri, pinggan, gelas pun, kita nak makan gelas ni, pergi buat gelas sendiri, ada. Semua tu pekerja, kita terima siap dah. Air ni, botol ni, kita beli siap dah. Nak buat sendiri, pergi ambil sungai, tapis sendiri, masak sendiri, kan pelik kerja begitu. Jadi semua itu adalah upah. Upah yang ada pekerja. Kalau semua orang kaya, mustahil lah semua orang kaya. Siapa nak masak untuk kita? Siapa yang nak buat apa? Makanan untuk kita, nak tanam padi. Siapa yang nak tanam gandum? Siapa yang nak buat roti? Akhirnya tak ada orang boleh makan. Pasal apa semua kaya semua? Akhirnya mati semua. Nampak? Kena ada yang pandai begitu. Allah dah atur dah, cantik-cantik dah atur. Dalam satu pejabat, bukan semua majikan, bukan semua CEO seorang saja. Yang ramainya yang bawah tadi, semua bekerja mengikut bidang yang tertentu. Mana-mana pun sama sahaja. Ada pengkhususan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahagian yang ketiga ialah mereka yang ada harta. Ya, mereka yang ada harta. Kemudian dia menyisihkan sebahagian hartanya untuk diberikan kepada sesuatu usaha yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bukan kepada seseorang atau beberapa orang yang dikhususkan, tetapi untuk manfaat umum. Golongan ni mungkin harta dia lebih banyak berbanding golongan yang kedua. Golongan pertama ada harta benda untuk diri dia. Golongan kedua ada harta benda, boleh bagilah sikit sebanyak kepada orang lain. Gaji siapa-siapa, upah siapa-siapa. Golongan ketiga tadi, dia ada harta, upah orang lain, kemudian ada lebih lagi, dia buat benda yang lebih besar, yang manfaat kepada umum. Seperti apa? Buat jalan raya, percuma je dia buat. Itu belanja besar. Buat madrasah, sekolah, satu dia buat. Bukan belanja RM1, RM2, bukan RM1,000, RM2,000. Kalau gaji pekerja RM1,000, RM2,000, RM3,000, ni belanja bukan RM1,000, RM2,000, mungkin RM2,000-300,000 ataupun RM1,000,000. Dia buat sekolah, buat hospital, yang tu lebih besar manfaat dan pahalanya lebih hebat di sisi Allah. Ini dimaksudkan dengan wakaf. Ni dimaksud dengan wakaf. Pasal apa? Pahalanya berterusan. Orang tadi dia terima sedekah, dia makan minum habis. Jadi najis, jadi apa? Habis kadar tu. Tapi surau ini, masjid ini, hospital itu, madrasah itu kekal lama, mungkin puluhan tahun. Dan selagi ada orang ambil manfaat, pahalanya mengalir masuk ke dalam kubur dia. Itu kehebatan mereka yang ada harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dibelanjakan ke tempat yang benar, yang halal. Dengan arti harta itu boleh membantu dia bila dia mati karan. Itu maknanya ni'ma al-malu salih lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang baik, sumbernya halal, apabila berada pada tangan orang yang baik-baik. Lalu harta tadi membantu dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.